إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita dan umat sebelum daripada kita bahawa hendaklah kita itu bertakwa kepadanya, karena itu adalah sebaik-baik bekalan untuk manusia hidup di atas muka bumi yang sementara ini. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kamu dan orang yang sebelum daripada kamu, daripada kalangan umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa hendaklah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergemoleklah dengan agama Allah, junjunglah perintahan Allah, letaklah tegahan Allah daripada diri kita. Jangan kita kerja perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka, kerana perkara itu tidak ada bahagia, tidak ada manfaat bagi diri kita sebagai manusia, sama ada di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Sidang Jumaat yang dirahmati, Allah Subhanahu wa taala merahmatkan kepada kita. Allah taala utuskan kepada kita sebaik-baik makhluk, sebaik-baik orang kepada kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menerangkan di atas lidah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam akan hakikatul hayah, akan hidupan, akan hakikat hidupan manusia, bagaimana dia nak gunanya diri seseorang tadi supaya berjaya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ayuhan nas, Tuhan tak jadikan kita dalam keadaan sia-sia. Allah taala jadikan kita supaya kita mengabdikan diri kepadanya. Janganlah kita terlupa maksud yang Tuhan utuskan. Jangan kita terlupa maksud yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia. Takut-takut kita termasuk di dalam orang yang rugi. Allah taala turunkan syariat di dalam Al-Quranul Karim sebagai syariat yang benar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini jalan ni aku, jalanan yang lurus, jalanan yang benar, jalanan yang betul, maka hendaklah untuk ikut akan dia. Dalam syariat Islam cukup lengkap. Sama ada masalah dalam jiwa kita sebagai manusia, sama ada masalah luar daripada jasad kita sebagai manusia, dan cara kita memikir, budi pekerti, cara kita nak pakai hidup di dalam dunia, segala-gala mida di dalam agama kita telah menerangkan kepada kita dengan cara yang jelas. Tetapi dengan sebab kita tadi itu paling belakang daripada ajaran Islam, sehingga kita berasa kata kita dengan agama Islam ini
sekadar perhubungi, kata dia ni kita celak mata, mari kita tengok tok nenek moyang kita, ibu bapa kita, keluarga kita beragama dengan agama Islam. Akan tetapi Islam yang sebenar, yang patut kita kenalkan dia, lebih banyak daripada itu. Dengan sebab itu, asy-syaitanir rajim, dia akan mengeluarkan kita pula sekali lagi daripada ini dunia, supaya kita klik kepada alam akhirat dalam keadaan kita rugi semata-mata. Dia tenang kita tubik daripada syurga tempat kediaman yang seni, mari duduk di dalam dunia, kena coba berbagai-bagai, walaupun dunia ni tempat coba tempat ibtila, akan tetapi di dalam dunia ini, barang siapa beriman dengan Allah, barang siapa beriman dengan Rasulullah, barang siapa beriman dengan kitab, barang siapa beriman dengan malaikat, barang siapa beriman kepada hari kiamat, barang siapa beriman kepada qada dan qadar, cobaan yang Tuhan coba kita itu bukan sia-sia. Bahkan tiap-tiap perkara Tuhan cobakan kita, Tuhan balaskan dengan sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik balasan untuk manusia itu buat bekalan dia hidup di atas muka bumi ini. Banyak mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dengan sebab Allah taala cobakan kita. Banyak mana Allah taala angkat darajat kita dengan sebab Tuhan cobakan kita. Banyak mana Allah taala kurniakan nikmat melalui Tuhan cobakan kita sedangkan kita tidak khabar. Dengan sebab itu ayuhan muslimun, sidang jemaat yang dirahmati, kenalah agama kamu, peganglah dengan agama kamu, iaitu agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kita pejam mata menunjukkan kepada satu tempat yang kita tak boleh nak lari daripadanya, yang tak boleh kita nak hundur daripadanya, kita kena hadap ke depan semata-mata. Maka disitulah keputusan kata kita tadi itu nak mulia, nak dapat kejayaan, nak dapat kemenangan, tidak ataupun dapat terhenti di atas kita guna nyawa kita hidup di atas muka bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala rayak lagi di dalam Quran dia, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutlah jalannya yang aku turunkan, turun daripada Tuhanmu ni ajaran ini, undang-undang ni turun daripada ajaranmu. Maka turutlah manusia, turutlah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat kepentingan hidup dunia, jangan kita buat kepentingan diri kita, jangan kita buat kepentingan keluarga kita, sampai kita membelakangi terhadap agama kita, sampai kita jadi punah dengan undang-undang agama kita. Itu tidak sesuai kita buat kerja umpama tu. Tidaknya patut dan layak kita buat kerja umpama tu. Kerana kalaulah kita punah dengan agama, kalaulah kita punah dengan ajaran Allah Jalla Jalaluh, nescaya kita tak akan berjaya, nescaya kita tak akan dapat kebahagiaan, terutama pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi wairun tanglai, dengarlah ajaran Allah Subhanahu wa taala, peganglah dengan ajaran Allah. Jangan kita guna kekuatan masa kita muda, masa kita dewasa, masa kita itu cermelang, guna ke akal fikiran, gunanya duit harta benda, gunanya tenaga, gunanya rain, lawannya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang berikan perkara tersebut tadi, jangan kita tadi guna dengan cara yang tak kena dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mau. Kerana muda itu tak akan tetap dengan kita, kekuatan itu tak akan tetap dengan kita, masa kita seni tak akan tetap dengan kita, masa kita sihat tak akan tetap dengan kita. Apabila Tuhan beri perkara tersebut, gunalah biarkan molek supaya Allah taala itu balaskan sebaik-baik balasan kepada kita. Balasan daripada Allah taala lebih baik daripada kita beramal, lebih baik daripada amalan yang kita kerja. Ini memanglah kita sebagai orang mukmin kena tahu. Semayalah kamu, jangan tinggal semaya.
Zakatlah kamu, jangan tinggal zakat. Bacalah Quran kamu, jangan tinggal baca Quran. Tadabburlah Quran, jangan kita lupa daripada tadabbur. Kerana perkara-perkara itu kita tengah-tengah dok berjalan, tengah-tengah dok cari kebahagiaan, tengah-tengah dok cari jalan nak keluar daripada ini dunia, menujukan kepada kebahagiaan, menujukan kepada senengi hak sebenar. Sebenarnya sesungguhnya hidupan sebenar innamal aishul akhirah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, sesungguhnya hidupan yang sebenar ialah hidupan akhirat. Hidupan akhirat iaitu hidupan yang sebenar, hidupan yang kekal abadi, hidupan yang tidak ada mati. Benda ni bukan ugutan, bukan benda usik, bukan benda yang khayalan. Banyak mana manusia yang ada pada zaman ini kira kata apa hak Tuhan sebut dalam Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia, sekadar khayalan seumpama orang tua duk tipunya budak-budak. Tidurlah tidur lama kucing mari, tidurlah tidur lamanya itu ini mari. Jangan duk dia, jangan bercakap lamanya makan di itunya makan di ini. Sekadar tu ya umat Islam kita terkadang dengan ajaran Tuhan. Bagaimanakah muqaddasah al-islamiyah, muqaddasatil islamiyah, seumpama Masjidil Aqsa, seumpama Masjidil Haram, Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Nak kita sebagai umat tu nak jaga lagu mana? Kita tengok umat kita sedih yang dikena anyai oleh musuh Allah Ta'ala daripada al-Yahud al-maghdubi alaihim, daripada Nasara ad-dallun, mereka yang sesat. Tindakan terhadap umat Islam begitu begini, kita berasa sedih dengan jiwa kita, kita berasa sedih dengan perasaan kita, sebab kita ada kemanusiaan, belum daripada kitanya ada perkara-perkara lain, belum daripada tu kita adanya ikatan iman kita dengan ikhwah kita, saudara kita, walaupun dia berlain bangsa daripada kita. Akan tetapi kita tadi itu tak boleh nak tolongkan apa-apa. Betapa ramai kita akak baca kunut nazilah, daripada kita semaya hari, daripada kita baca daripada hari Jumaat dan sebagainya. Akan tetapi jarang-jarang kita nak tengok kemenangan itu dapat daripada doa seseorang yang beriman. Kenapa? Kerana hati kita tadi itu tak kuat mana dengan Allah. Kita sekadar naik semangat, kita sekadar adanya perasaan, tetapi iman kita, silah kita, perhubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluh itu kurang. Dengan sebab kita tadi itu kurang faham, dengan sebab kita tadi itu tak jadi jelas mana apa yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah daripada perkara-perkara yang kita dok lawan Tuhan. Berhentilah wahai pemuda-pemudi daripada dok deraka kepada Allah, dok minum perkara-perkara yang memabukkan kita, menghilangkan akal fikiran kita. Berhentilah daripada kita dok isakkan perkara-perkara yang memunahkan akal fikiran, memunahkan iman kita, memunahkan ketakwaan kita. Berhentilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Berhenti kerana Allah, bukan berhenti kerana tu kerana ning. Kerana apabila kita itu berhenti kerana Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan balas sebaik-baik balasan kepada kita. Man qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa tinggal satu perkara yang Tuhan tak kena, Tuhan tak reda, kita tinggal juga kerana Allah. Tu kita tinggal kerana kita kasih kepada Allah, kita mulia akan syariat Allah, kita agungkan syariat Islam, Allah Ta'ala akan balaskan kepada kita sebaik-baik balasan. Itu bagi mereka yang buat kerja dengan ajaran Islam tadi, nescaya dia akan kecaklah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berjanji
di atas lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم ربنا ولك اللهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, perjanjian daripada Allah Subhanahu wa taala akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala tak silap janji dengan hamba-Nya. Kerana sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak berhajat kepada silap janji dengan hamba. Allah taala janji di dalam Quran Dia, kata tiap-tiap kita tadi itu akan menemui Dia. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang Allah Subhanahu wa taala telah firman kepada kita, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya hari ini aku nak balaskan terhadap kebaikan yang kamu itu sabar semasa kamu hidup di dalam dunia. Sesungguhnya kamu adalah golongan termasuk di dalam golongan orang yang dapat kemenangan. Dengan sebab itu kita ada di dalam dunia bukan kita nak kekal di sini. Kita boleh tengok dengan mata kepala tiap-tiap hari orang pergi daripada ini dunia, kembali kelik kepada Allah. Sama ada gagah, sama ada dok sakit, sama ada muda, sama ada tua, sama ada orang berimeh, sama ada orang tak berimeh. Semua tadi itu hukumnya Tuhan itu sama sahaja. Alangkah ruginya manusia kalau dia keluar daripada ini dunia sedangkan dia kufur dengan Tuhan. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kita nak kufurkah dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita daripada tanah? Tuhan jadikan kita daripada air yang hina. Kemudian Tuhan menjadikan kita sebagai orang yang boleh hidup jalan di atas muka bumi ini. Semua tadi itu Tuhan kita yang menjadi. Lalu Tuhan serukan kita supaya kita itu jangan terlupa perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan pun nak kita ingat, kata dia berjanji dengan kita, kata benda tadi itu akan berlaku. Akan tetapi manusia kebanyakan hidup di dalam suasana yang lalai. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, wala takum minal ghafirin, wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu jadi diri kamu itu termasuk di dalam orang yang lalai. Hari Jumaat, hari perayaan Minggu bagi umat Islam, kita kena azam di dalam hati kita. Masuknya masjid belum daripada khatib itu naik di atas mimbar, kerana akan dapat ganjaran banyak sehingga dapat daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejakah kita akak kaki menujukan kepada semaya Jumaat, tiap-tiap kali Jumaat, tiap-tiap minggu, ganjaran dia seumpama kita buat amal setahun. Itu adalah hadis yang sabit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan punahlah amalan kita dengan Tuhan. Janganlah kita tadi mencuaikan dalam masalah amal ibadat kita. Sungguhlah sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin.
cepatlah kepada maghfirah Allah. Tiap-tiap orang yang buat amal, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Allah Ta'ala akan angkat darajat dia. Kita jangan melalaikan amalan kita dengan sebab kita kerja, dengan sebab amalan dunia, dengan sebab apa-apa pun. Kerana itu Tuhan kita kerja supaya kita dapatnya hasil, dapatnya kemenangan. Akan tetapi tujuan yang asal, kerja kita untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Kerja kita untuk kita gunanya harta di dalam jalan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita guna masa kita umpama ni kita duduk di dalam masjid, belum daripada khatib itu naik, penuh dah masjid, kita buatlah lagu tu. Nescaya kita akan boleh tengok orang semaya di Masjidil Aqsa dengan cara dipimpinkan oleh umat Islam. Ketua adalah umat Islam. Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh tangan-tangan umat Islam. Kalaulah kita boleh ubah suai daripada diri kita. Kita tak akan boleh nampak, mimpi pun tak boleh. Kalaulah diri kita tak beki dengan ajaran Islam, nescaya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala tak akan datang. Kita kena faham itu penting sekali. Faham itu hasil daripada ilmu pengetahuan yang benar. Apabila ilmu pengetahuan masuk dalam telinga hak benar, naik kepada akal fikiran kita, dia faham benar, ia turun sebagai iman pegangan kita di dalam dada. Orang umpama itulah ialah tentera bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada siapa pun boleh nak bilangan tentera Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita calonlah diri kita, mari duduk dalam agama sebelum daripada masa itu tubik daripada kita, masa itu habis daripada kita, sedangkan kita tu tak boleh sama sekali nak kembali walaupun 1 saat, walaupun 1 minit, walaupun 1 jam, nak mari beki diri semula tak boleh sama sekali. Itulah fursah, itulah peluang, okat. Kalau bahasa siaga, jangan kita lepaskan dia dengan cara sia-sia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشبت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم وأيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.